Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmatnya yang kita tidak dapat dihitung, kita tidak dapat kira. Begitu banyak nikmat Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama beriktikaf dan dapat duduk dalam majlis ilmu, halaqah zikir yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Di dalam satu hadis, petikan satu hadis, idza maratum bi riyadil jannati farta'u, qala wa ma riyadul jannah, qala hilakuz zikir. Apabila kamu lalu berhampiran dengan taman-taman syurga, maka singgahlah dan nikmatilah ia. Para sahabat bertanya, apakah itu taman-taman syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu halqah-halqah zikir, manusia-manusia berkumpul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita sambung lagi kuliah kita di muka surat 477. 477 hadis yang ke-197 yang bertajuk jangan mensia-siakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah bab yang terakhir di dalam kitab ni, dan kita akan baca hadis ni, hadis yang terakhir dalam bab ini, dan selepas ni kita akan masuk dalam kitabul ilm. Wa bihi qala, bismillahirrahmanirrahim, wa an abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha farada faraida fala tudayyi'uha wa harrama hurumat fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya' min ghairi nisyan fala tabhathu anha. Rawal ahadits as-salasah Daraqutni. Sayyidina Abu Sa'labah al-Khushani meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan perkara-perkara yang fardu, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perkara-perkara yang haram, maka janganlah kamu melanggar batasannya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum-hukumnya, maka janganlah kamu melampauinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut beberapa perkara yang bukanlah kerana terlupa, maka janganlah kamu berbahas tentangnya. Imam Daraqutni telah meriwayatkan ketiga-tiga hadis di atas.
Ini hadis terakhir di dalam babul i'tisam fi kitabillah fil Quran wa sunnah. Hadis yang terakhir dalam bab berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Penjelasan. Ada 3 cara seseorang itu boleh mensia-siakan perintah Allah. Yang pertama, meninggalkan terus perintah tersebut. Yang kedua, melakukan perintah tetapi tidak sebagaimana yang diperintahkan, atau tidak menyempurnakan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua ni maksud dia melaksanakan perintah Allah tapi sambil lewa, macam lepas batuk di tangga. Hak pertama tu paling teruk lah, dia tinggalkan terus perintah Allah. Yang ketiga, melakukan perintah dengan memenuhi syarat dan rukun serta menyempurnakannya, tetapi tidak dengan keikhlasan, bahkan dengan riak. Ini juga riak, maksudnya nak menunjuk-nunjuk. Ini juga termasuk mensia-siakan perintah. Boleh jadi juga termasuk dalam mensia-siakan perintah ialah dalam menunaikan perintah dia mengkhianati orang lain, seperti menipu, berbohong, menzalimi orang dan sebagainya. Orang sebegini akan dibawa amalannya di akhirat kerana amalan salihnya yang sahih dan ikhlas, tetapi disebabkan kezaliman terhadap sesama makhluk, maka amalannya akan diberi kepada orang lain. Pahala amalan diberi kepada orang lain sebagai bayaran kepada kezalimannya. Setelah pahalanya habis, maka dia akan menanggung dosa orang lain. Orang yang sebegini iman dan ibadahnya betul, tapi disebabkan muamalahnya tidak betul, muasyarat dan akhlak tak betul, maka menyebabkan dia menjadi muflis di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat Allah Subhanahu wa taala nak menerima sesuatu amalan itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama sekali, iman. Sahihul i'tiqad, sahih yakin. Hak ni hak paling penting lah. Jika sekiranya amalan itu dibuat tetapi tidak ada iman, amalan tu dibuat tapi tidak ada iman, maka Allah Ta'ala tak terima langsung amalan. Iman ni pertama. Yang kedua, sahihut tariqah. Amalan tu mesti dibuat dengan cara yang betul. Rukun, syarat dia betul, cara dia betul. Maksud dia, kalau iman ni masalah, maka semua dah tak terima. Iman dia betul, alhamdulillah, iman dia betul. Sebagai contoh, kenapa iman ni disyaratkan? Rukun iman tu ada 6, tuan-tuan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu bahawasanya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi, dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan kamu beriman takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan buruk semua daripada Allah. Rukun iman yang paling banyak sekali manusia fail ni yang ke-6 ni. Sebab tu penekanan Rasulullah kepada yang ke-6. An tu'mina billah, Rasulullah sebut beriman tu sekali je. Lepas tu
kepada Allah dan kepada malaikat dan kepada kitab dan kepada rasul dan kepada hari akhirat. Hak keenam ni Rasulullah ulang lagi sekali, dan kamu beriman. Kena sebut haklah tu Rasulullah ulang, wa tu'mina. Bila diulang ni, sepatutnya dalam kaedah bahasa Arab ni, bila sesuatu perkataan dia tidak disebut, maksud dia tidak perlu disebut, tetapi disebut, diulangkan, maka itu memberi maksud takkid. Takkid lafzi dipanggil. Dalam ilmu nahwu ni dia panggil takkid lafzi. Penekanan daripada sudut lafaz, kerana apa? Nak menjelaskan perkara itu sangat penting. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kamu meyakini segala takdir itu yang baik buruk adalah daripada Allah. Hak ni ramai orang fail. Rasulullah tekan hak ni sungguh-sungguh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minu bil qadrihi wa qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala. Rasulullah ulang, kamu beriman kepada takdir. Kenapa? Kalau kita tidak percaya kepada takdir dan ketentuan Allah, iman kita tidak diterima oleh Allah. Di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis tu kita pernah baca dulu. Jika sekiranya seseorang kamu bersedekah, menginfakkan harta, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima infak itu selagi mana kamu tidak beriman kepada takdir, iaitu beriman kepada perkara ini, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Jadi hadis ini diriwayatkan bukan satu orang sahabat Nabi. Satu orang sahabat tu dia tanya sahabat Nabi yang lain, sehingga 5 atau 6 orang sahabat Nabi yang lain dia bertanyakan perkara tersebut, semua mensahihkan perkara tersebut. Ini ya betul, ini adalah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dia betul-betul Rasulullah bagi tahu, kalau kamu sedekahkan emas sebesar gunung Uhud, tuan-tuan, emas 1 gram sekarang RM250 ke lebih lagi tak tahu, tapi itu baru 1 gram. Kalau 1 kilo berapa banyak? Ini bukan 1 kilo ke 1 gram, tuan-tuan, ini 1 gunung Uhud, yang mana panjang dia tu 9 kilo, lebar dia tu 3 kilo, tinggi dia tu 1 kilo lebih. Berapa dia punya berat, tuan-tuan? Berapa dia punya berat? Kalau nak kira nilai emas besar gunung Uhud tu, berapa banyak dia punya berat? Tapi itu pun Rasulullah bagi tahu, kalau kamu sedekahkan emas sebesar gunung Uhud, Allah Ta'ala tak terima selagi mana kamu tidak beriman kepada takdir. Selagi mana kamu tidak beriman kepada perkara ini, ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Apa maksud dia? Ma asabak lam yakun liyukhti'ak, apa sahaja perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ia akan terkena kepada kamu, maka pasti ia akan kena kepada kamu dan kamu sekali-kali tidak akan terlepas daripadanya. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan apa-apa sahaja perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kamu, wa ma akhta'ak, ia terlepas daripada kamu, kamu tak akan dapat, kamu tak akan mengecapinya. Kamu kena yakin sungguh-sungguh, lam yakun liyusibak. Kalau Allah dah takdir macam tu, maka kamu tidak akan dapat. Apa saja Allah Ta'ala dah takdir kamu kena, mesti kena, tak akan terlepas. Apa saja Allah Ta'ala dah takdir kamu terlepas, maka mesti terlepas, kamu tak akan dapat.
Jadi Rasulullah ulangkan perkara ni, meyakini ketentuan Allah, meyakini takdir Allah. Sebab itu apabila berlaku apa-apa perkara yang mana kita, itulah dia kesabaran yang sebenarnya, tuan-tuan. As-sabru inda sadamatil ula. Dalam satu hadis, as-sabru inda sadamatil ula, maknanya kesabaran, hakikat sabar hak sebenarnya adalah ketika tamparan pertama musibah tu. Hak tu yang paling berat. Kalau dah setahun, dah berapa bulan, barulah saya terima ketentuan Allah. Baru boleh cakap macam tu. Tapi masa kena kali pertama tu, saya terima ketentuan Allah. Itu berat. Tak ramai orang boleh macam ni, tuan-tuan. Kecuali orang yang betul-betul iman dia kuat. Standard iman macam mana para sahabah, macam mana para sahabiah. Cuba kita bayangkan, saya cerita satu kisah. Mungkin kita boleh biasa dengar kisah ni, tapi kita kena merenungi balik kisah-kisah seperti ini. Iaitu Hadrat Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha, satu orang sahabiah, dan juga suaminya Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Bagaimana pada satu ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada beliau satu orang anak. Dan semasa suami dia sibuk berjihad, berdakwah dan mencari rezeki, keluar rumah tak balik, anak yang dibela, yang baru dilahirkan itu telah meninggal dunia. Dan sahabiah ini, Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha, begitu, Allahu Akbar, yakin dengan takdir Allah, yakin dengan ketentuan Allah. Dia yakin apa? Apa yang Rasulullah bagi tahu itulah. Ma asabat lam yakul liyukhti'ak. Allah dah takdir, maka ia tak akan terlepaslah. Memang aku akan melalui perkara ni. Memang Allah Ta'ala dah takdirkan. Wa ma akhta' lam yakul yusibak. Allah dah takdir, dia boleh terima. Dia telah mandikan anak, jenazah anak, dia telah kafankan jenazah anak. Dia tak adalah nak meroyan ke, nak meraung-raung ke, nak apa ke, tak ada. Iman dia sudah kuat, keyakinan dia sudah kuat. Dan dia letak anak dia di tempat anak dia tidur. Bila suami dia balik, Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu, Allah, begitu besarnya penghormatan dia terhadap suami dia. Kan? Kalau kita tak boleh nak terima takdir ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bila jadi macam tu, hilang akal sebentar sebab iman kita lemah. Tapi sahabiah ni, dia masih lagi boleh kawal perasaan dia. Bahkan bila dalam riwayat mengatakan, bila suami dia pulang, dia boleh berhias bercantik-cantik untuk suami dia, dan suami dia dapat bersama-sama dengan dia lagi pada malam tu. Dan bila suami dia dah tenang, bila suami dia baru balik kan, kena penat lah apa ke kan, dia tak adalah nak menambah beban suami dia, meroyan ke apa, tak ada. Bila suami dia balik, Masya Allah, dia boleh layan suami dia terbaik. Lepas tu dia bersama lagi suami dia. Lepas tu cuba kita bayangkan macam mana dia punya iman tu. Boleh layan suami lagi. Bila suami dia dah tenang, dah rehat, keesokan paginya tu, barulah dia jumpa suami dia. Mungkin masa tengah sarapan pagi tu dia jumpa suami dia. Dia tanya, "Abang, saya nak tanya satu soalan, boleh tak?" Ya, apa? Boleh, nak tanya sayang, tanyalah apa dia. Kan? Jadi dia ni pun khabarlah, saya nak tanya satu soalan. Kalaulah satu orang dia bagi pinjam sesuatu, dia bagi pinjam satu barang, lepas tu sampai masa dia, tuan punya barang tu nak minta baliklah barang dia. Jadi orang yang diberi pinjam tu, dia ada hak tak dia nak tahan balik barang tu? Jadi Abu Talhah kata, mana boleh, bukan barang dia kan, nama pun pinjam.
Bila dah pinjam, bila orang tuan punya barang minta balik, dia kena pulangkan balik lah. Dah nama pun pinjam kan. Dia tak boleh lah buat macam harta dia kan. Pada ketika itu Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha beritahu pada suami dia Abu Talhah, abang, anak kita adalah pinjaman daripada Allah. Allah beri kita pinjam dia sekejap, kita dapat rasa kasih sayang kepada anak kita. Beberapa hari kita dapat pinjaman daripada Allah. Sebenarnya bukan kita punya, Allah punya. Pada malam tadi Allah ambil balik dia. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana perasaan suami dia ketika dengar. Dan juga bagaimana keadaan isterinya. Sepanjang malam dia boleh kawal. Kenapa sahabat Nabi keadaan dia seperti ini? Kerana keimanan dia yang sempurna. Meyakini sungguh-sungguh ma asabat lam yakun liyukhtiak wa ma akhta lam yakun liyusibak. Setiap perkara Allah Ta'ala dah tetap mesti berlaku. Setiap perkara Allah Ta'ala dah. Sebab itulah tuan-tuan, bila perkara-perkara benda-benda hak kita tak suka ni dah berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita jangan sebut perkataan lau. Kalau dalam bahasa Arab ni dipanggil lau. Kalau bahasa Melayu pun sama juga, lau juga, tapi kalau. Kalau bahasa Arab lau. Lau yaftahu amal syayatin. Perkataan kalau ni dia membuka pintu-pintu syaitan. Amalan-amalan syaitan. Perkara hak dah berlaku, dia duk ngulang balik. Macamlah waktu tu boleh ulang balik, tuan-tuan. Kalau awak tak buat macam ni, tak jadi macam ni. Kalau betul, berapa banyak dia punya kalau lah pun. Kan, berapa banyak nak kalau dia. Waktu tu boleh ulang balik ke, tuan-tuan? Dah berlaku tu tak boleh ulang balik. Bahkan kata ulama, setiap perkara yang dah berlalu, walaupun 1 saat, walaupun 1 minit, walaupun 5 minit, sebenarnya ia adalah sangat jauh. Sebab apa? Waktu yang telah berlalu tu, walaupun 1 minit, dia tidak akan kembali balik. Tetapi setiap perkara yang akan datang, walaupun dia jauh, tapi sebenarnya dia dekat. Kerana setiap hari dia semakin mendekat. Kematian kita setiap hari semakin mendekat. Hari akhirat, masyar, mizan, sirat, setiap hari semakin mendekat. Tapi hak ni benda hak dah berlaku. Dah berlaku dah pun. Allah dah takdir dah macam tu. Kan? Cuma kita untuk akan datang, kita atas apa yang berlaku, kita cuma boleh buat apa? Ambil iktibar. Ambil iktibar untuk apa? Untuk kita berikhtiar, berusaha buat lebih baik pada masa akan datang. Berikhtiar. Kita tak ada apa-apa pun. Ikhtiar je kita ada. Kan? Tapi kalau duk kata kalau tak habis-habis, ini boleh rosak iman, tuan-tuan. Kalau sekadar di mulut saja, dalam hati masih yakin dengan Allah tu, mungkin Allah boleh maafkan lagi. Tapi kalau duk cakap, duk dalam hati duk yakin macam tu, kan? Jadi benda hak dah berlaku ni tidak akan mengulang balik. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membentuk generasi para sahabat Nabi ni, generasi yang terbaik. Keyakinan mereka kepada Allah, akidah mereka begitu kuat. Ini hak baru, hak pertama, tuan-tuan. Syarat Allah Ta'ala nak terima amalan, apa dia? Iman kena betul. Iman kena betul. Yang kedua, sahih tariqah. Cara amalan itu dibuat dengan betul. Contohnya macam solat. Macam mana nak solat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat. Solat. Kalau iman dah betul, alhamdulillah. Tapi buat amalan tak betul, wuduk tak betul, cara solat tak betul, rukun syarat tak betul, maka Allah Ta'ala tak terima juga. Okey, tuan-tuan, kalau hak pertama dah lulus, kedua dah lulus, iman lepas, fiqah, tariqah, cara dah betul, lepas. Masuk hak ketiga pula, sahihun niyah. Sahihun niyah. Niat kena betul.
Niat kena betul. Makna dia tuan-tuan, kalau satu orang buat amalan, walaupun iman dia dah betul, dan sahihut tariqah, cara dah betul, tetapi niat tak betul, nak menunjuk dekat orang, nak menunjuk dekat orang pun Allah Ta'ala tak terima juga. Allahu Akbar. Dan yang keempat, 3 perkara yang pertama tu asas untuk Allah Ta'ala terima setiap amalan. Iman kena betul, cara fiqahnya, hukum hakam dia kena betul, dan niatnya kena betul. Yang keempat ialah jangan kita melakukan kezaliman. Jangan kita melakukan kezaliman. Seperti mana yang pengarang menjelaskan di sini, kalau buat amalan dia dah ikhlas, cara dah betul, maka tetapi dia buat zalim dekat orang, mengkhianati orang ramai, mengkhianati amanah, ataupun dia buat zalim dekat orang, ambil hak orang, masalah dalam muamalah, maka perkara-perkara ini akan menyebabkan dia akan dituntut. Jadi dengan sebab 3 perkara tersebut, iman dah betul, cara dah betul, ikhlas dah betul, amalan dia dapat dibawa dekat akhirat. Bila dah bawa dekat akhirat, tiba-tiba kena tuntut dekat orang pula. Allahu Akbar. Inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi muflis. Ini menyebabkan satu orang tu menjadi muflis. Masya Allah. Jadi dalam hadis ni, Allah Subhanahu wa taala menfardukan perkara-perkara yang fardu, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Allah mengharamkan perkara yang jelas-jelas haram, jangan kamu melanggar batasannya. Benda yang halal, benda yang fardu kena buat. Benda yang haram secara jelas telah haram, maka perlu tinggalkan. Kadang-kadang satu perkara tersebut tuan-tuan, walaupun nampak daripada satu sudut nampak macam bagus, tapi bila perkara tersebut ia boleh menimbulkan tuhmah ataupun menimbulkan persepsi pada akidah umat Islam, maka dia boleh jadi tak betul, tak boleh buat juga kan. Sebagai contoh kan, beberapa minggu lepas adalah sikit viral, pelajar-pelajar universiti dia pergi cuci kuil Hindu kan. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Allahu Akbar. Ini kita khawatir berlaku pada masalah pada akidah, menimbulkan persepsi kepada orang bukan Islam, agama kita dengan agama mereka tu sama. Kalau nak cuci rumah orang bukan Islam dengan syarat orang bukan Islam tu dia tidak memusuhi agama Islam, tidak ada masalah, tidak dilarang. Kalau rumah orang bukan Islam nak dicuci, nak beri sumbangan kepada non-Muslim, tidak ada masalah. Allah SWT sendiri menyebutkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk buat apa? Untuk buat baik kepada orang-orang bukan Islam. Syarat dia lam yuqatilunakum fid din, dia tidak memerangi kamu pada agama kamu. Itu tak ada masalah nak buat baik, kerana di kalangan sahabat-sahabat Nabi dulu bukan keluarga mereka semua masuk Islam. Antara sahabat Nabi yang dimuliakan oleh Allah, dia, anak-anak dia, ibu bapa dia, keluarga dia semua masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu-satunya sahabat Nabi. Yang lain semua diuji. Ada juga yang musuh yang tak nak masuk Islam. Rasulullah juga diuji. Abu Talib tak nak masuk Islam kan. Satu hari selepas Fatah Mekah tu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bawa bapanya Abu Quhafah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Quhafah, bapa Sayyidina Abu Bakar tu, buta dah masa tu, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nak berbai'ah untuk memeluk Islam. Rasulullah tanya, kenapa biarkan dia datang kepada saya datang kepadanya pun tak apa, kan dia tua, dia buta, kan, tak nampak, dah uzur. Sayyidina Abu Bakar bagi tahu, ya Rasulullah, saya nak biar dia dapat pahala dia datang, Allah bagi je ganjaran. Apabila dia mengucap syahadah, Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lebih suka, siapa tak suka bapa aku masuk Islam, tapi aku lebih suka jika sekiranya tempat ini adalah Abu Talib, kerana nak menyejukkan mata Tuhan. Ini iman Sayyidina Abu Bakar. Apa yang Rasulullah suka, itulah yang dia suka. Apa yang Rasulullah tak suka sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dia tak suka. Ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, jadi para sahabat Nabi, antara kaum kerabat mereka, ada di kalangan mereka yang mana tidak memeluk Islam. Jadi boleh tak mereka nak buat baik, nak tolong? Allah Ta'ala menjelaskan, la yanhakumullah, Allah tak larang, boleh, tak ada masalah. Syarat dia satu, dia tidak memerangi kamu dalam agama kamu. Jadi perkara ni terpakai kepada semua orang, bukan orang non-Muslim. Kita nak buat baik kepada dia, nak belajar dia makan, kalau dia ditimpa musibah nak bagi dia duit, nak beri derma pada dia, boleh, tak ada masalah. Syarat dia tidak menyentuh sensitiviti umat Islam, dia tidak mengganggu-gugat hak-hak orang Islam. Itu syarat. Kalau mereka mula mengganggu-gugat hak-hak orang Islam, di sini umat Islam kena tegas. Okey, itu masalah lain. Masalah nak membantu individu orang bukan Islam. Tetapi bila nak membantu rumah ibadat orang bukan Islam, ini masalah lain tuan-tuan. Membantu orang bukan Islam dengan membantu rumah ibadat non-Muslim, hak tu masalah lain. Sebab ia boleh berkait dengan akidah. Sebab itulah soalan ini bila ditanya kepada Ustaz Azhar terus, dia tak nak ulas panjang, dia khabar dia haram, dia terus mudah dia cerita dia, kan. Bila ditanya pada Dr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik bagi tahu, saya menyokong kepada apa yang telah disampaikan Ustaz Azhar terus, ada hujahnya tu, kan. Kerana apa? Kerana ia menimbul persepsi kepada orang bukan Islam bahawasanya agama Islam dan agama mereka tu sama, dipanggil wahdatul adyan. Inilah perjuangan musuh-musuh Islam. Perjuangan musuh-musuh Islam ni adalah perjuangan kepada wahdatul adyan. Apa dia itu wahdatul adyan? Wahdatul adyan ni nak mengatakan semua agama tu sama. Kalau mereka nak bersihkan masjid, tak ada masalah, kita tak suruh pun. Mereka nak datang, terpulang, tak ada masalah. Sepatutnya orang kita yang buatlah untuk masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahdatul adyan ni bukan perkara yang baru, bahkan ia telah ada sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana wahdatul adyan ni, orang musuh Islam ini, dia nak mengatakan Islam dan agama mereka tu adalah benda yang sama. Tapi di pihak kita mesti mengatakan seperti mana apa yang Allah Ta'ala sebut. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jelas. Agama di sisi Allah satu, Islam saja. Cara hidup yang Allah Ta'ala terima satu saja, Islam saja. Jadi biarlah kalau orang non-Muslim dia nak kata musuh Islam, dia nak kata apa? Dia nak kata, oh agama semua sama, semua agama ajak kepada kebaikan. Itu dia orang. Dia orang punya pandangan, dia orang punya akidah, dia orang punya. Tapi takkan kita nak menyokong apa yang dia telah kata. Kita no. Dia nak kata agama semua sama, itu dia orang. Tapi kalau kita no. Kita kata Islam sahaja agama di sisi Allah. Yang diterima hanya Islam, yang lain Allah tak terima. Jelas. Jadi bila ada kes membersihkan itu, jadi dia akan menimbulkan persepsi seolah-olah kita mengakui Islam dan agama lain ni sama. Jadi takut perkara-perkara seperti inilah. Dia kata dia akan, masalah tu ialah lebih kepada akidah.
Kan? Lebih kepada masalah akidah. Atas dasar itulah ada ustaz-ustaz, ulama-ulama yang mengatakan haram terus. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan had, hudud. Hudud maksud dia, had ni maksud dia ada had dan batasan dia. Sebagai umat Islam, ada perkara yang mana boleh berkompromi dan ada perkara tak boleh kompromi. Masalah akidah ni benda yang tak boleh berkompromi. Masalah wahdatul adiyah ni, benda ni bukan baru, ini daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Salah satu daripada asbabun nuzul kenapa Allah SWT turunkan surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang sekalian, orang-orang kafir, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Ini Allah SWT nak menjelaskan lakum dinukum waliyadin, agama kamu hak kamu, agama aku hak aku. Ini jelas. Ayat ni diturunkan ketika mana orang kafir musyrikin ni, musuh-musuh Islam ni tak tahan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin lama semakin ramai orang masuk Islam. Lagi kuat dia menentang, orang Islam ni lagi ramai. Lagi kuat dia menzalimi orang Islam tak nak keluar daripada Islam. Yang masuk Islam tu siapa? Hamba-hamba mereka. Mereka punya pekerja. Mereka telah tindas, tak bagi makan. Bilal dijemur di tengah padang pasir. Dia letak batu dekat atas dia. Khabab al-Arad telah diseret di atas bara-bara api, sehingga bara api itu terpadam dengan lemak-lemak di tubuh badannya. Yasir telah disyahidkan. Sumayyah, wanita pertama yang disyahidkan, ditombak di kemaluannya. Jadi mereka telah diuji dengan begitu dahsyat. Tapi orang kafir musyrikin ni keegoan dia cukup tercabar. Tercabar tuan-tuan. Sebab apa? Dia seksa, suruh, dia tawarkan nak bagi duit, bagi macam-macam, bagi kemerdekaan. Tak nak keluar pada Islam. Geram, pukul, seksa, macam-macam, tak nak juga keluar Islam. Sampai ada yang dah mati syahid pun tak nak keluar daripada Islam. Jadi mereka ni, dia punya ego dia tercabar, geram. Bila dah tercabar sampai tahap macam tu, dia jumpa Rasulullah. Ya Muhammad, macam inilah Tuan, berhenti buat dakwah. Jangan ajak orang masuk Islam. Jangan cela Tuhan-Tuhan kami. Jangan menyeru kepada Allah. Stop, berhenti. Tak apalah, kami kompromi dengan kamu. Macam mana nak kompromi? Satu hari kamu ikut cara kami beribadat macam mana, macam cara lama nenek moyang kita. Satu hari tak apalah, kami ikut kamu. Kamu nak ibadat macam mana, kami ikut kamu. Rasulullah SAW telah diam dan Allah telah turun surah ini. No kompromi. Tidak ada. Agama tak boleh sama. Kan? Ingat hari ini nak jadi Islam, esok nak jadi kafir. Lepas tu lusa nak jadi Islam balik. Tulat nak jadi kafir balik, nak jadi Islam balik. Ingat macam tu ke? Tukar agama. Kan? Tu Allah Ta'ala turunkan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai sekalian orang-orang kafir, aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tak sembah apa yang aku sembah. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, hal kamu punya pasal. Agama aku punya pasal. Masya Allah tuan-tuan. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyak pun dah masuk. Sampai sekadar ni sahaja. Saya dah selesai membacakan hadis yang terakhir dan insya-Allah pada minggu akan datang kita akan masuk dalam bab yang baru, Kitabul Ilm. Kitab berkenaan dengan ilmu, kelebihan dan keutamaan ilmu. Masya Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada kelemahan saya tutup meninggi tasbih kafarah.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.